اللهم اهدنا فيهم وعلمنا تأويلا بنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا لما تحب وترضى على آخرتنا وتوفنا لله وقنا بالله رب العالمين بنا وبالحمد لله ورسوله اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض لا يرفع ومن قلب لا يرشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا تسمع اللهم يسر أمورنا كلها فإنك شئت كل شيء إليك يسير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سورة مائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. Wahai orang telah beriman, hendaklah kamu semua jadilah golongan penegak agama Allah. Ya, jaga syariat Allah Taala. Kumu qawam untuk hukum Allah. Amal-amal yang ada hubungan ada di antara kamu dengan Allah, kamu hendaklah usaha supaya kamu dapat tegakkan. Itu jaga sungguh-sungguh. Begitu juga hukukul ibad, hak-hak di antara hamba, tanggungjawab di antara hamba. Syuhada bil qist, kamu hendaklah jadi golongan yang bersaksi dengan benar terhadap hak-hak di antara hamba dan hamba yang lain. Jangan pula wala yajrimannakum syana'anu qaumi, janganlah mendorong kamu oleh kebencian kepada mana-mana kaum, mendorong kamu ala alla ta'dilu, supaya kamu tidak berlaku adil di dalam muamalah di antara kamu dengan mereka. Oleh kerana itu, dulu kamu hendaklah berlaku adil. Huwa aqrabu littaqwa, sifat berlaku adil itu lebih hampir kepada sifat takwa. Wattaqullah, dan hendaklah kamu takut akan Allah dengan jaga amalan adil. Hendaklah kamu takut kepada Allah Ta'ala dengan jaga hak-hak yang berhajat pada keadilan. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Tabsyir, Allah Ta'ala berjanji, wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah berjanji kepada mereka yang beriman, itu memiliki akidah yang sempurna, wa amilu salihat, dan melakukan amal salih. Janji Allah ialah lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan,
wa ajrun 'azim, dan juga pahala yang besar. Takhwif ukhrawi, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka yang mengkufuri Allah kerana degil, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat kami. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah penghuni neraka jahim, pemegang gelar neraka jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang telah beriman, kamu kena ingat nikmat Allah kepada kamu, iaitu bantuan Allah kepada kamu. Idza hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum, ketika ada satu kaum ingin menyerangi kamu, ingin membuat serangan terhadap kamu dengan mengholokkan tangan mereka, tapi fakaffa aydiyahum ankum, Allah menahan tangan mereka daripada membunuh kamu. Iaitu mereka tidak bebas menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan apa saja. Allah Ta'ala tahan hati mereka hingga tidak mampu untuk melakukan apa saja. Wattaqullah, dan hendaklah kamu semua takut akan Allah Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah jualah hendaklah bertakwa, bertawakal mereka-mereka yang percaya pada Allah. Contoh pertama, mungkin janji. Allah Ta'ala ambil perjanjian. Ini contoh pertama, mungkin janji. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah ambil perjanjian. Maksud ambil perjanjian ini ialah minta daripada Bani Israil supaya taat hukum. Ambil perjanjian daripada Bani Israil. Wa ba'athna minhum 12 naqib, dan Allah Ta'ala nanti di kalangan mereka ada 12 naqib, ketua-ketua agama. Iaitu 12 daripada Bani Israil ini sebagai ketua-ketua agama. Wa qala Allah, dan Allah Ta'ala berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku akan sentiasa bersama kamu dengan syarat, la'in aqamtumus salat, itu amalan, jika kamu dapat dirikan salat. Dan semua ni adalah merupakan kesimpulan bagi mitsaq, kesimpulan bagi perjanjian di antara hamba dengan Allah. Jadi sekiranya kamu sentiasa mendirikan salat, Allah akan bersama kamu. Itu di segi amalan. Di segi akhlak pula, wa ataitumuz zakata, dan kamu dapat tunaikan zakat. Di segi akidahnya pula, wa amantum bi rusul, dan kamu dapat beriman akan sekalian rasul. Ini tiga perkara ini merupakan asas amal, akhlak, dan juga akidah. Wa azzartumuhum, kamu dapat bantu mereka ketika bertempur dengan musuh. Dan wa aqradtumullaha qardan hasana, ini selain daripada zakat. Dan kamu dapat memberi pada Allah suatu pinjaman yang ikhlas, itu infak harta selain daripada zakat. La ukaffiranna 'ankum sayyi'at, natijah daripada semua ini, aku akan menutupi segala kesalahan kamu. Takfir mana menutup kesalahan, dengan cara mengampuni, dengan cara menerima taubat. Dan wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtil anhar, dan saya aku akan masukkan kamu ke dalam kebun-kebun syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak surga. Ini janji Allah Ta'ala. Tapi sekiranya mungkin janji tidak melakukan seperti mana disebut di atas, faman kafara ba'da dzalika minkum, maka sesiapa yang mengkufuri, menolak selepas adanya perjanjian di kalangan kamu itu, faqad dhalla sawa'a sabil, maka sungguh dia telah sesat daripada jalan yang benar. Tapi mereka ni mungkin janji, ya. Mereka ini mungkin janji. Jadi apabila mungkin janji tidak melakukan janji mereka dengan Allah Ta'ala untuk menegakkan agama, cuai dalam hukum, baik dari segi akidah, akhlak, dan juga amal, Allah timpa kepada mereka 4 perkara. 1, laknat. 2, kerah hati. 3, mengubah suai agama. Dan 4, tidak mampu untuk melakukan amal-amal yang besar. Dan 5, sentiasa bersifat mengkhianati.
Laknat Allah, kerah hati, mengubah suai agama, tidak mampu untuk beramal dengan agama-agama asas, dan juga khianat. Allah Ta'ala beritahu, fa bima naqdihim mitsaqahum, maka dengan sebab mereka tidak menyempurnakan janji, membatalkan perjanjian, iaitu mereka dengan Allah Ta'ala. Natijah pertama, la'annahum, kami laknat mereka. Natijah kedua, ja'alna qulubuhum qasiyah, kami jadikan hati mereka keras untuk menerima kebenaran, keras untuk menerima kebenaran, dan keras untuk menerima nasihat. Yang ketiga, yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, mengubah matan kitab, ubah suai matan kitab, ataupun mengubah suai makna yang ada pada matan kitab dengan makna lain. Jadi apabila mereka ubah suai kitab, wa nasu hadzam mimma dzukiru, mereka lupa sebahagian besar hukum. Hadzam sini sebahagian besar hukum, bahagian hukum yang perlu mereka buat, tapi mereka lupa dengan sangat sengaja. Mimma dzukiru bihi, daripada jenis hukum yang mereka sentiasa diberi peringatan supaya menegakkannya. Jadi apabila hukum-hukum telah diubah suai, maka tak mampu lagi untuk mereka beramal. Maka apabila lupa hukum, natijah daripada lupa hukum Allah Ta'ala, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, maka berlaku khianat. Dan sentiasalah kamu akan dapati berlakunya perkhianatan baru di kalangan mereka. Illa qalilan minhum, melainkan sedikit di kalangan mereka yang masuk Islam. Jika tidak, inilah amalan Yahudi. Oleh kerana itu, fa'fu anhum, jangan peduli pada mereka. Wasfah sini, perkara-perkara yang mereka telah buat pada zaman silam, wasfah, jangan hukum, jangan peduli pada mereka, dan terus kalau menyampaikan kepada mereka itu syariat wahyu baru ini. Wasfah dan jangan peduli, jangan hukum apa-apa saja amalan yang pernah mereka lakukan zaman mereka dahulu. Sini wasfah amma salafa anhum. Tafsir Nasafi kata wasfah ni amma salafa min anhum. Jangan hukum kesalahan yang mereka telah buat zaman dahulu. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Taala suka kepada golongan hamba yang memiliki hati yang baik. Ini contoh pertama, mungkin janji. Contoh kedua, wa minal ladzina qalu inna nasara, ada di antara mereka yang mendakwa kami ini Nasara. Orang Nasara pula, akhadna mitsaqahum, kami juga ambil perjanjian dengan mereka supaya ikut kitab. Tapi fanasu hadzam mimma dzukiru bihi, mereka lupa perkara penting yang diberitahu kepada mereka, sentiasa diberi peringatan kepada mereka supaya beramal. Lalu dengan sebab itu fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dengan sebab mereka lupa perkara penting dalam kitab mereka, lalu fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha, kami wujudkan permusuhan dan kebencian sesama mereka, tidak akan berakhir hingga kiamat. Kami adakan kebencian dan permusuhan sesama mereka sehingga hari kiamat. Cuma masalah ialah Allah tidak zahir kebencian sesama mereka ni, melainkan jika umat Islam dapat jaga hukum Allah Ta'ala dengan sempurna. Tapi di zaman sahabat, zaman tabi'in, Allah zahirkan, maksudnya mereka sama mereka tu berlaku kebencian dan permusuhan. Wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan cerita balik kepada mereka terhadap apa yang mereka pernah lakukan untuk dihukum. Ya ahlul kitab ni, bermulanya Allah Ta'ala akan jelaskan kepada kita jenis syirik iktiqadi. Ayat 1 hingga 14 tu awal-awal lagi Allah Ta'ala beritahu syirik amali,
Sini ayat bermula dengan pada ayat 15, syirik i'tiqadi. Jenis-jenis akidah yang Allah Ta'ala akan jelaskan, iaitu jenis i'tiqadi, jenis kepercayaan. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami. Rasul kami yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Menjelaskan semula kepada kamu banyak perkara yang pernah kamu sembunyikan daripada kitab itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quran ni segala rahsia yang disembunyikan daripada isi kitab tu diberitahu semula oleh Nabi. Dengan begitu pun wa ya'fu an katsir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempedulikan banyak perkara yang disembunyikan. Qad ja'akum minallahi nurun, sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah Ta'ala nur, yakni kitab. Wow, ni atas tafsiri. Telah datang kepada kamu daripada Allah Ta'ala kitab, nur. Sebab kitab ni adalah merupakan cahaya hidayah, yakni wa kitabun mubin, semua kitab yang jelas nyata. Kalau kita terjemah wow tu atas, maka dia makna lain-lain. Sini tidak. Nur yakni wa kitabun mubin. Itu Allah Ta'ala telah beritahu tentang Nabi, dan Allah telah beritahu tentang kitab. Jadi dengan kitab inilah yahdi bihillahu, dengan perantara kitab inilah Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Perantara kitab inilah Allah Ta'ala akan bagi hidayah manittaba'a ridwanahu, kepada orang yang sanggup mengikuti redha Allah. Dengan perantara kitab inilah Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada siapa? Bukan semua orang. Manittaba'a ridwanahu, orang ingin mengikuti redha Allah. Pimpinan hidayah kepada apa? Subulah salam, jalan-jalan yang selamat. Jalan-jalan selamat ke syurga, jenis akidah dan amal soleh. Sebelah salam ni jalan-jalan selamat ke syurga, jenis akidah dan amal soleh. Dan wa yukhrijuhum, melalui perantara kita ini juga Allah Ta'ala akan keluarkan mereka minaz zulumat, daripada segala kegelapan kufur dan syirik, maksiat dan bidah, ila nur, kepada cahaya tauhid. Bi'ilnihi, begini pun dengan taufik Allah. Dan wayahdihim, dan Allah sentiasa akan beri pimpinan kepada mereka ila dengan mana Allah, di atas jalan yang lurus. Jadi dua perantara ayat Allah Ta'ala turunkan, iaitu Nabi Allah pilih dan kitab Allah Ta'ala turun untuk keselamatan manusia. Tinggal lagi mereka yang menolak Quran dan menolak Nabi SAW, Nabi Muhammad, maka sabit pada mereka itu kufur. Sini muqaddar wallahi, sebelum laqad ni wallahi, Allah bersumpah, wallahi laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal masih ibn Maryam. Demi Allah, sesungguhnya kafir orang yang mengatakan Allah itu ialah Masih bin Maryam. Mana Masih itu penjelmaan Allah, kata mereka. Ini satu kumpulan kafir, dia panggil kafir firqah Ya'qubiyah. Dalam golongan Nasara ni berpahaman Nabi Isa tu jelmaan Allah, dipanggil. Sesungguhnya telah kafir golongan yang mengatakan sesungguhnya Allah itulah Isa bin Maryam, jelmaan Nabi Isa bin Maryam. Ini satu kumpulan Nasara. Tanya mereka, qul faman yamliku min Allah, siapa yang dapat mempertahankan daripada takdir Allah syai'an, sesuatu takdir pun, jika Allah Ta'ala takdirkan, in arada an yuhlikal Masih ibn Maryam, sekiranya Allah ingin mematikan Nabi Isa bin Maryam. Kalau dia tu jelmaan Allah, siapa yang boleh mempertahankan jika Allah Ta'ala ingin mematikan dia? Begitu juga jika Allah Ta'ala ingin mematikan dia, itu Maryam. Dan waman fil ardi jami'an, dan siapa-siapa saja di atas muka bumi ini semua sekali. Jadi Allah nak sabit, apabila dia tu kata jelmaan Allah, maka dia tidak mati. Jadi apabila Allah Ta'ala tanya siapa, jadi istifham ingkari, siapa yang boleh menyelamatkan kematian Nabi Isa, siapa yang boleh menyelamatkan kematian dia Maryam dan makhluk-makhluk lain, maka tidak boleh menyelamatkan. Maka bila tidak boleh menyelamatkan, dia adalah makhluk, semua akan mati. Dia tidak mati Allah, walillahi mulkus samawati wal ardh, dan milik Allah lah segala kerajaan lapisan langit dan bumi, tidak milik Isa dan tidak milik umat dia. Wa ma bainahuma, dan makhluk yang ada di antara kedua. Allah
la yakhluqu ma yasha. Ia menciptakan segala apa yang dia kehendaki. Tidak Nabi Isa. Kerana Nabi Isa itu dicipta oleh Allah Ta'ala. Ini semua ni jumlah nafi lah. Nak sabitkan Nabi Isa itu bukan Tuhan ataupun jelmaan Allah Ta'ala, ini semua jumlah nafi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Nabi Isa tidak begitu, sebab dia berada di atas kudrat Allah. Wa qalatil yahudi wan nasarani, syikayah mengenai sifat Yahudi. Dia tu semua perkara dalam hukum Tuhan dia ada hak, tapi mendakwa diri mereka tu anak Allah, kekasih Allah. Ini syikayah, rungutan terhadap degil melampau daripada golongan Yahudi Nasara. Wa qalatil yahudi wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibbah. Dan telah berkata golongan Yahudi dan golongan Nasara, kami sebenarnya anak-anak Allah. Yang dia kena ki sini ialah rapatnya kami kepada Allah seperti anak-anak Allah. Wa ahibba'uhu, dan kami merupakan kekasih Allah Ta'ala yang sangat dicintai. Inilah dakwah dia sampai hari ini pun dah lama. Siapa dia saja masuk Nasara atau Yahudi, maka mereka akan dibagi betul-betul tamanni, mana berbentuk khayalan, tahayul. Kami ini anak Allah. Yang ni orang paling rapat seperti anak. Allah jawab, qul, jawab pada mereka, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Maka kenapa Allah Ta'ala azab juga kamu dan neraka nanti dengan sebab dosa kamu? Kalau betul-betul anak Allah Ta'ala, betul-betul kasih Allah Ta'ala, takkan masuk dalam neraka. Jadi kenapa Allah azab juga kamu dengan sebab dosa kamu? Mana dakwah itu dakwah kosong. Sebenarnya bal antum basyarum mimman khalaqa. Sebenarnya kamu ni manusia biasa saja di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan kudrat dia. Bukan hebat pun. Allah lah yang yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Dialah yang mengampuni siapa yang dia kehendaki. Tidak Nabi Isa dan tidak umat dia. Dan Allah Ta'ala akan menghukum, menyeksa, mengazab sesiapa yang dia kehendaki. Tidak Nabi Isa dan tidak juga umat. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa saja makhluk yang terkandung di antara keduanya. Tidak dimiliki oleh Nabi Isa dan tidak juga dimiliki oleh umat dia. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kembalian. Di sini Allah Ta'ala ulangi semula, ulangi ayat 15. Itu ajak beriman, ajak ahli kitab ni beriman. Ya ahli kitabi, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami yang menjelaskan kepada kamu ala fatratin minar rusuli. Ala dengan makna ba'da sini, yang memberi penjelasan kepada kamu selepas terputusnya pengiriman rasul. Mana terputusnya satu tempoh yang lama pelantikan rasul. Di antara Nabi Isa tu lama gitu hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi rasul yang baru memang ini, itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kamu selepas terputusnya pemilihan rasul. Ba'da fatratin minar rusuli, ala dengan ba'da. Kenapa dihantar Nabi ini, dipilih semula Nabi Muhammad SAW? Takut kamu berdalih. Hikmahnya dipilih Nabi akhir zaman ini, antaqulu, takut kamu berdalih dengan kata ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Tidak datang kepada kami sebagai rasul memberi berita gembira ataupun memberi peringatan. Jadi kamu kata kamu boleh bebas dengan sebab tak ada rasul. Faqad ja'akum basyirun wa nadhirun, maka sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi yang merupakan sifat dia memberi berita gembira kepada orang taat dan memberi peringatan ancaman bagi mereka yang masih degil. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Ini contoh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Contoh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mana wujudnya golongan-golongan yang degil. Dia degil, tidak mentaati hukum. Mana bila amar ma'ruf nahi munkar
ditinggalkan oleh mana-mana kaum, maka akan berlaku di kalangan mereka hati kaum yang keras. Lahir manusia generasi yang keras hati, tidak patuh pada Allah. Iaitu wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi, di waktu Nabi Musa kata kepada kaumnya, hai kaumku, uzkuru nikmatallahi alaikum, kamu kenangilah nikmat Allah ke atas kamu. Bila tu ij'ala fikum anbiya, di waktu Allah adakan di kalangan kamu para anbiya. Ini nikmat Allah besar, pilih anbiya daripada Bani Israil. Wa ja'alakum muluka, dan Allah jadi kepada kamu semua ini pemerintah-pemerintah. Mana di segi dunia pun ada juga ketua, di segi agama juga ada ketua. Jadi Bani Israil ini pernah mereka itu ketua agama dan ketua dunia. Dan pernah juga wa'atakum, pernah Allah memberi kepada kamu, iaitu nenek kamu dulu, ma lam yu'ti ahadan minal alamin, yang tidak pernah diberi kepada siapa yang lain daripada penduduk alam zaman mereka lah. Penduduk alam zaman mereka tidak pernah diberi. Jadi salah satu hukum yang Allah Ta'ala nak supaya mereka tegakkan ialah jihad. Jadi ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah kamu bumi Baitul Maqdis ini. Al-ardal muqaddasah ni Syam ketika itu, sebagai ibu kota Islam. Cuma masa tu ditawai oleh Amalekah, Aimin Alif Lam Qaf. Iaitu sekarang ini Baitul Maqdis telah ditawai oleh Amalekah. Mana persekretariat dia, kuasa Syam, sebab ibu kota bagi golongan Bani Israil. Masuklah kamu semula kepada ibu kota kamu, yang mana masa ni dia ditawai oleh Amalekah. Cuma allati kataballahu lakum, ya Allah Ta'ala memang telah tetapkan daerah ini untuk kamu. Ya Allah Ta'ala telah tetapkan daerah ini untuk kamu. Apa maksud kata apa ni? Mana kamu masuk saja, kamu akan dapat kemenangan. Mana kemenangan ni dalam tangan kamu. Ayat yang Allah sebut kataballahu lakum, ya Allah Ta'ala tetapkan Baitul Maqdis ini, proses kita dia ni untuk kamu. Mana dalam tangan kamu dah, cuma minta masuk. Itu arahan Allah supaya berjihad. Wala tattaddu ala akbarikum, janganlah pula kamu balik ke belakang, tidak mengikuti jihad, menyebabkan fatang qalibu khasirin. Bila kamu balik ke belakang, kamu akan menjadi golongan yang rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Kerana rugi dunia ni, kerana daerah tu kamu tidak akan diberi masuk lagi. Yang dia kedua rugi akhirat, kerana hukum tadi kamu telah tinggal. Dunia akhirat rugi. Kerana kalau suruh jihad hari ini kamu tidak sahur, nah, kamu akan kembali dengan kena rugi dunia akhirat. Rugi dunia, daerah Baitul Maqdis tidak akan diberi masuk lagi pada kamu. Dan hukum jihad ni kamu tinggalkan. Kamu tidak dapat pahala atau tidak dapat lagi daripada Allah Ta'ala bantuan. Apabila dengar hukum jihad, kalau mereka berkata, ya Musa, ya tahir Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalam kawasan Baitul Maqdis, kota Syam ni, telah dihuni oleh kumpulan Jabbarin, kaum yang gagah berani. Itu golongan Amalekah ni betul-betul lah golongan yang gagah perkasa. Lepas tu, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, bahawa kami tidak sekali-kali akan memasukinya sehingga mereka keluar terlebih dahulu. Sedangkan janji Allah, masuk saja kawasan daerah ini, Allah akan bagi kemenangan. Ini janji Allah, bergerak masuk saja. Sebab Allah Ta'ala sebut katabah, itu maknanya janji yang Allah akan bagi kemenangan dalam tangan mereka. Jadi perintah Allah dengan suasana, bertemu di antara perintah Allah Ta'ala dengan suasana. Suasana usuh dalam, jadi banding di antara perintah dengan suasana. Jadi mereka ketepikan perintah Allah, mereka terkesan dengan suasana. Terkesan dengan suasana. Satu alasan ni, alasan terkesan dengan suasana, iaitu wahai Musa, sesungguhnya di dalam daerah itu ada kaum yang betul-betul Jabbari, gagah perkasa, gagah berani. Dalam kitab tulis sangat zalim. Itu apa yang mereka tengok dengan mata. Lepas wa inna lan nadkhulaha, dan bahawa kami tidak akan masuk ke dalam daerah itu sehingga mereka keluar terlebih dahulu. Allah nak mereka masuk dan Allah akan hancurkan musuh.
Tapi mereka nak supaya musuh tu keluar sendiri tanpa peperangan. Fa in yakhruju minha, maka sekiranya jika mereka keluar sendiri daripada daerah itu, fa inna dakhilun, maka kami tentu akan masuk. Ini merupakan jawapan bagi seruan jihad. Cuma dalam kaum Nabi Musa tu ada yang betul-betul beriman, iaitu Nabi Yusha dan Khalid. Masa tu dia tidak Nabi lagi. Dia kata, qala rajulani minal ladzina yakhafun an'ama Allahu 'alaihima. Telah berkata dua lelaki, satunya Yusha, satunya Khalid, bakal jadi Nabi. Minal ladzina yakhafun, iaitu di antara golongan yang takut pada Allah, yang memahami dalam perintah Allah ada kejayaan. Dan dua orang ni an'amallahu alaihim, ya Allah bagi nikmat kenabian kepada mereka, iaitu Allah bagi nikmat alaihim ni'matul ismah, nikmat tidak buat dosa, sebab bakal jadi nabi. Dia berdua ni saja menyahut seruan jihad. Kata mereka berdua, udkhulu alaihimul bab. Udkhulu mana seranglah pintu kota. Seranglah mereka melalui pintu kota. Mana serbulah golongan Amalikah ni melalui pintu kota dia. Sebab fa idza dakhaltumuhu, maka bila kamu masuk saja di pintu kota dia tu, fa innakum ghalibun, bahawa kamu terus akan dapat kemenangan. Sekadar tu saja terhadiri. Sininya fa innakum ghalibun, sesungguhnya kamu terus akan dapat kemenangan. Mana sedikit muqabalah, sedikit saja pertempuran. Wa 'ala Allah, dan kepada Allah dan janji Allah sajalah fatawakkalu, kamu semua adalah bertawakal. Bertawakal mana ikut perintah Allah Taala, apa akan berlaku seterusnya sudah pada dia. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Ini nasihat dua orang yang bakal jadi nabi yang duduk sama-sama. Tapi kaum apa mereka jawab? Kalau mereka kata, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan, takkid lagi bahawa kami selama-lama tidak akan masuk. Mana tak perlu bagi pada kami semangat, tak perlu bagi pada kami kata-kata semangat, tak perlu, sebab kami selama-lama tidak akan masuk. Madamu fiha, selama mana mereka berada di kawasan ini, di daerah ini. Beginilah, kalau kami tak mau pergi ni, kamu pergi. Fadhhab anta wa rabbuka, maka kamulah pergi dengan Tuhan kamu. Faqatilah, kamu berdoalah berperang. Inna hauna qa'idun, kami duduk sini tunggu kemenangan. Qa'idun mana duduk dengan tidak menyertai jihad untuk tunggu kemenangan. Tak bersedia untuk menyahut seruan. Qala rabbi, Nabi Musa berdoa, wahai Tuhanku, inni la amliku illa nafsi, aku tidak ada kuasa menjaga jiwa manusia, illa nafsi, melainkan diriku sendiri, wa akhi, dan abdi aku Harun, kerana dia pun Nabi juga. Nabi Musa habis dia doa pada Allah Ta'ala, aku tidak ada kuasa memiliki hati manusia, melainkan diri aku sendiri dan juga abdi aku Nabi Harun. Oleh kerana itu, fafruq bainana wa bainal qaumil fasik, pisahkanlah hubungan di antara kami dengan mereka kaum fasik. Habis ikhtiar. Mana ramai Nabi Musa berusaha mengeluarkan mereka daripada ditindas oleh Firaun, lepas daripada mereka menyembangi laut. Boleh kita tahu tak, tunggu masuk kapal asal, nak masuk daerah baik di tempat asal dia. Mana susuk jalan ni tak saya ikutlah. Hingga Nabi Musa berdoa, fafruq bainana, maka pisahkanlah wahai Allah di antara kami Nabi ini dengan kaum yang fasik. Lalu Allah Ta'ala buat keputusan. Bila doa Nabi dah berlaku, Allah Ta'ala buat keputusan, iaitu qala, Allah berfirman, fa innaha, sesungguhnya daerah Baitul Maqdis muharramatun, tidak diberi masuk, haram dimasuki. Mana muharramatun dukhul sini. Sesungguhnya daerah Baitul Maqdis itu, negeri itu, muharramatun alaihi, haram diberi masuk pada mereka ini. Selama mana? Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Dalam kitab tulis sehingga mereka mati tua gitu di sini. Kalau boleh masuk pun generasi mereka yang beranak lepas datang. Ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala hukum mereka mati pada pasir. Cuma dalam masa dia duduk 40 tahun tu ada lahir generasi barulah, anak-anak yang berlaku pada masa tu. Anak mereka saja boleh pergi masuk. Jadi kaum yang
enggan keluar berjihad, ini matilah. Jadi Allah Ta'ala haramkan daerah Bait Maqdis ni dimasuki oleh mereka selama 40 tahun hingga mati jenazah ini. Lepas tu duduk mana? Yatihu nafilah, duduk sesat di kawasan yang sempit. Yatihu ni mereka sesat. Sesat jalan di kawasan betul-betul sempit. Asal yatihu ni mereka kebingungan untuk jalan keluar, untuk cari jalan keluar. Yatihu mereka kebingungan untuk mencari jalan keluar daripada daerah yang sangat sempit pun. Dan dalam riwayat kata di sinilah Nabi Musa wafat. Nabi Musa wafat di sini, di Padang. Cuma soalan timurnya, jadi pak Nabi Musa jadi nyanyi. Nah, sebab dulu sini belakang ulama Islam jawab sebuah hospital lah. Hospital ni memang tempat orang sakit, tapi kena duduk sekali dengan dia doktor pakar. Jadi doktor tu doktor walaupun duduk hospital. Walaupun hospital ni dicadangkan untuk orang sakit, tapi doktor mana sekali. Jadi seumpama Nabi Musa ni macam doktor lah, duduk lewat sekali dengan golongan tu. Jadi dia tidak sakit, dia perawat saja. Jadi bukanlah penyiasatan berlaku pada dia, penyiasatan berlaku pada orang sakit. Tapi begitulah keadaan. Jadi apabila Nabi Musa berada bersama mereka duduk di padang ni, tapi dia sebagai doktor, pesakit tetap sakit, maka fala ta'sa'al qaumil fasikin, maka tak perlu berduka cita berkaum yang fasik. Maka inilah kesudahan mereka. Contoh kedua, berhenti amru ma'ruf nahi munkar ni mewujud gawe ke kepala. Ini bahaya dia. Oleh kerana dalam masyarakat kita ni amru ma'ruf nahi munkar ni kena sentiasa ada. Kena sentiasa umat Islam ni sentiasa ingat memperingati kerana melembutkan jiwa mereka. Tidak degil. Degilnya nak hak satu kaum jadi masalah, satu bangsa jadi masalah. Jadi degil. Ini contoh kedua. Contoh kedua, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Ini contoh sebelum tu lagi lah. Tolong baca kepada mereka ini bercerita dua orang anak Nabi Adam. Ya betul-betul benar berlaku cerita ini. Ketika masa tu Allah Ta'ala minta daripada mereka buat pengorbanan. Itu qarraba qurban. Ketika kedua-duanya telah membuat pengorbanan. Itu cara Allah Ta'ala uji mereka. Cara Allah Ta'ala uji mereka. Cuma di antara dua orang ni, Habil, dia di dalam kitab tulis dia ni peternak, pengo binatang lah. Dia pilih hak gemuk sekali, kibas hak gemuk sekali. Manakala Habil ni petani, pilih buah-buah yang kecil, hak kuat segar. Apabila sabit pada Allah Ta'ala, pilih hak kuat-kuat. Sebab caranya, apabila api bakar daripada langit, itu makbul. Jadi dua orang anak ni masing-masing jiwa yang berlainan. Hak ni pilih mana tak? Binatang peliharaan dia paling baik sekali. Dia pilih kibas yang paling gemuk sekali. Dia berkata inilah untuk Allah. Si Qabil ni pula petani, kerjaan dia tanaman dia, tapi untuk Allah Ta'ala pilih hak teruk-teruk sekali. Dia letak ni untuk Allah. Itu cara Allah Ta'ala uji mereka pada zaman itu, pada mula-mula jadi anak Nabi Adam. Lalu fatuqubila min ahadihima, lalu diterimalah pengorbanan daripada salah seorang, iaitu Habil. Mana kibah dia ni saya bakar. Walam yataqabbal minal akhar, tidak diterima daripada Qabil. Apabila diterima oleh Allah Ta'ala hak Habil, marah dia, dengki dia. Dan inilah pertamanya berlakunya dengki dalam sejarah hidup manusia. Tak pernah berlaku dengki lagi dalam manusia kecuali ini. Lalu dia pun la'aqtulannak. Makna dengki ni bersaudara dengan bunuh. Ini tidak main-main. Nak marah doa dia kepada Habil, dia kata la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Kerana malu dia, hak dia tak diterima. Dan daripada usaha dia tinggi, tipu setepak barang-barang tak pakar untuk Allah Ta'ala. Dan suruh Allah terima. Allah tak terima tu daripada ikhtiar dia tinggi, tapi nak marah la'aqtulannak, nak bunuh Habil.
Maknanya dengki berlaku dalam sejarah dunia dan akibat kematian, pembunuhan. Qala, Habil jawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil beritahu tu sebenarnya Allah terima yang golongan yang bertakwa. Sini mana beradab dengan Allah, bertakwa mana betul-betul jaga hukum Allah. Bila Allah nak pilih awal sekali. Cuma Habil kata lagi, la in basatta ilayya yadaka, jika sekiranya kamu menggerakkan tangan kamu ke arahku, litaktulani dengan niat untuk membunuh aku, tu hak kerja alimmu, tapi ma ana bibasitin yadiya ilaika, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan, menghalalkan tanganku kepada kamu, liaktulak, untuk membunuh kamu. Dia sebab inni akhafullah, sesungguhnya aku takut akan Allah. Allah Ta'ala, ya Rabbal Alamin, pencipta pemelihara Rasul Ta'ala. Inni uridu, dan sesungguhnya aku ingin, antabu'a bi'ithmi, kembali kamu nanti dengan bawa dosa bunuh aku, wasmika, dan dosa kamu yang lain-lain sebelum ini pun. Dosa kamu memandang kecil pengorbanan pada Allah. Dosa kamu bunuh aku sendiri, dan dosa sebelum ni, jadi dosa kamu buat pengorbanan dengan keadaan memandang kecil sesuatu untuk Allah. Lalu fatakuna min ashabin nar, kamu akan jadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, dan inilah balasan bagi orang zalim. Nasihat telah diberi, tapi fatawa'at lahu nafsuhu. Fatawa'at lahu nafsuhu ni, nafsunya mendorongnya membunuh adik-adiknya sendiri. Fatawa'at lahu nafsuhu, yani nafsu manusia mengheret manusia melakukan sesuatu pelanggaran hukum. Fatawa'at lahu nafsuhu. Jadi ulama waktu beristimbat, nafsu manusia ni apabila tidak dididik dan ditarbiyah dengan wahyu, dia akan jadi keras sehingga sanggup membunuh manusia. Tidak, dia akan jadi keras. Jadi oleh kerana itu, fatawa'at lahu nafsu, maka nafsunya lah mendorongnya untuk membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya faqatalahu, dia bunuh sungguh. Mula hasud ya, kena bunuh. Dia bunuh. Bunuh saja, fa asbaha minal khasirin, jadilah dia daripada golongan yang sangat rugi. Fa ba'atha Allah ghuraban, lalu Allah Taala hantar burung gagak. Sebab nak macam mana ni orang mati, kalau biarkan atas bumi ni busuk, tak reti nak buat, tak tahu cara. Jadi Allah Taala hantar burung gagak, ya bahathu fil ardi, gali lubang. Dalam riwayat kata, gali lubang ni apabila dia ke burung ni, dia belaga, lepas tu maku rekod. Hak maku ni, bila maku, hak hidup ni gali lubang dengan ucur dia, lepas tu dia berkam. Tujuan Allah Ta'ala zahirkan burung gagak ni, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, ya kesudahannya untuk Allah memperlihatkan kepada dia, kepada Qabil, bagaimana untuk menanam, mengebumikan badan adik dia. Cara-cara, maknanya dia tidak ada habis fikir macam mana nak buat. Lalu dia pun tengok burung tu, mana burung tu lebih cerdik lagi pada dia. Qala, kata Qabil, ya wailata, alangkah celakanya aku, a'ajaztu, adakah aku jadi begitu lemah, an akuna mithla hadzal ghurab, untuk melakukan tindakan seperti mana burung gagak, fa wariya sawata akhi, untuk aku mengkebumikan saudaraku ini, fa asbaha minan nadimin, maka jadilah dia golongan yang betul-betul menyesal di atas tindak tanduk dia semasa dunia. Min ajli zalika, kerana pembunuhan inilah, kerana berlaku kezaliman di antara hamba dengan hamba inilah, Allah adakan undang-undang qisas. Katabna qisas ala bani Israil, katabna qisas ataupun katabna qital, bunuh balas ke atas bani Israil, iaitu annahu man qatala nafsan, sesungguhnya sesiapa saja membunuh mana-mana jiwa lain, bi ghairi qatli nafsin, sini muqaddar bi qatl, dengan tanpa kesalahan orang itu bunuh orang, ataupun tanpa kesalahan dia buat kerosakan atas hukum bumi, mana dibunuh tanpa alasan, dia tidak bunuh orang lain, dia tidak buat kerosakan atas hukum bumi, tapi dia dibunuh
tanpa ada kesalahan. Faka'annama qatalan nasa jami'an, sebenarnya dia telah membunuh seluruh manusia. Kerana pembunuhan ini akan berpanjangnya, sebab dia akan bunuh bala berpanjangnya. Wa man ahyaha, dan sesiapa yang membiarkan hidup tidak membunuh walaupun berlaku kesilapan, faka'annama ahyan nasa jami'an, sebenarnya dia telah menghidupkan seluruh manusia semua sekali. Undang-undangnya ialah walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bukti dan dalil. Thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian setelah ada undang-undang pun, ramai di antara mereka ba'da dzalika, selepas ada undang-undang dan rasul yang telah dihantar, fil ardi lamusrifun, masih lagi melampaui batas mereka dengan melakukan kesalahan pun, hatta mereka bunuh nabi. Dengan ada undang-undang lagu ni pun mereka melampaui batas, hingga bukan saja orang biasa mereka bunuh. Ia tidak salah, bahkan nabi mereka bunuh. Ayat seterusnya kita akan baca bagi esok. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa min shahidina wa Muhammadin